Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazidah Mustafa. Berikut berita utama 3 Rabiul Awal. Kabar gembira buat rakyat Malaysia, aktiviti rentas negeri dibenar bermula esok. Juga suntik picagari kosong untuk dapat sijil vaksin, tindakan tegas menanti. Selepas berbulan-bulan Sekatan Rentas Negeri berkuat kuasa sebagai langkah mencegah penularan jangkitan COVID-19, hari ini Perdana Menteri mengumumkan kabar gembira apabila bermula esok, rakyat Malaysia yang lengkap vaksinasi COVID-19 dibenar melakukan perjalanan itu bermula tengah malam ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun berharap rakyat tidak bersikap sambil lewa terhadap kelonggaran yang diberikan itu. Pergerakan termasuklah untuk pulang ke kampung. Saya percaya ramai yang tertunggu-tunggu untuk pengumuman ini kerana ramai yang dah terlalu rindu untuk pulang ke kampung, bertemu ibu bapa, keluarga di kampung dan sebagainya. Jadi mereka ataupun keluarga Malaysia sudah pun bebas untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung. Jelas Perdana Menteri kebenaran rentas negeri juga termasuk untuk aktiviti melancong dan sebagainya. Tambah beliau, rakyat Malaysia juga disaran untuk melakukan ujian COVID-19 kendiri sebelum memulakan perjalanan dan mereka yang bergejala disaran menangguhkan dahulu pergerakan. Ujar beliau, susulan kebenaran rentas negeri ini tiada lagi sekatan jalan raya SJR untuk mengawal pergerakan rentas negeri. Pun begitu, pemeriksaan secara rawak akan tetap dilaksanakan oleh pihak berkuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Sementara itu, bermula esok juga, rakyat Malaysia boleh ke luar negara tanpa perlu mendapatkan My Travel Pass oleh Jabatan Immigration Malaysia. Bagaimanapun, pengembara masih perlu menjalani kuarantin wajib sebaik pulang ke tanah air. Pihak kerajaan bersetuju untuk memansuhkan penggunaan My Travel Pass untuk rakyat kita yang ingin ke luar negara. Bermakna sesiapa saja warga Malaysia boleh keluar negara termasuk untuk aktiviti pelancongan. Jadi kalau dulu yang official saja, yang rasmi saja, tetapi sekarang untuk aktiviti bukan rasmi seperti pelancongan, untuk melancong dan sebagainya dibenarkan. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, kebenaran itu juga terpakai kepada individu yang lengkap divaksin sahaja. Sementara itu, beliau juga memaklumkan ketika ini pintu masuk negara belum dibuka untuk pengembara luar kecuali melibatkan kes kecemasan, perniagaan dan urusan rasmi. Di Kelantan, pengumuman kebenaran rentas negeri oleh Datuk Seri Ismail Sabri disambut dengan rasa syukur dan gembira oleh rakyat Kelantan, terutama bagi mereka yang mempunyai anak atau keluarga yang tinggal di negeri lain. Antara yang menarik, seorang bapa, Abdul Halim Awang, 64 tahun berkata, sebaik mendengar kenyataan Perdana Menteri petang tadi, 5 anaknya yang berada di Kuala Lumpur terus menghubungi beliau, mengatakan mereka sudah bersiap sedia untuk pulang ke kampung pada hujung minggu ini. Riak wajah Abdul Halim dan isterinya Sarimah Cik Man, 59 tahun, ketika ditemui di rumahnya di Kampung Padang Enggang, Kota Baru jelas menampakkan kegembiraan. Malah tidak sabar untuk menatap wajah cucu perempuan baharu yang berusia sebulan. Jelas Abdul Halim sudah lebih setahun 5 anaknya yang bekerja dan menetap di Kuala Lumpur tidak pulang. Lazimnya anak-anaknya itu pulang sebulan atau 2 bulan sekali. Amat gembira lah oleh kerana PM tadi mengumumkan boleh balik luar negeri. Jadi anak-anak pun moga lama dah tak balik. Jadi apabila boleh balik ni pun bunyi kabarnya nak balik dah.
Mana siap dia nak balik dah 2 tahun dah kan. 2 tahun dah tak balik. Sementara itu, tidak kurang juga yang bimbang sekira kebenaran merentas negeri ini akan menyebabkan jumlah kes positif COVID-19 akan kembali meningkat. Menurut peniaga Rohana Nawi, beliau yang mempunyai 2 orang anak berusia 22 dan 23 tahun yang menetap di Selangor berharap semua perantau yang bakal pulang ke negeri ini mematuhi prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 memandang kes COVID-19 di Kelantan masih lagi mencatatkan 4 angka. Perasaan bimbang tu masih ada lah kerana bimbang jangkitan lah berlaku penularan semula COVID di Kelantan. Lepas tu saya berharap anak-anak saya yang pulang ke kampung ni jaga SOP lah bagi mengelak berlaku penularan jangkitan COVID. Pengumuman kebenaran rentas negeri ini juga diharap dapat memberi sinar baru kepada perniagaan yang agak suram sejak pandemik COVID-19 melanda. Rentas negeri dibenarkan, jadi ini satu perkembangan yang baiklah kepada rakyat Malaysia. Dan kami selaku peniaga restoran amat rasa bersyukurlah. Mungkin ini satu langkah ekonomi lebih baik kan kepada kami sebagai peniaga ni. Bila boleh rentas negeri ni, pelanggan daripada luar dapat balik. So, mungkin permintaan untuk kedai makan ni lebih baguslah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan kebenaran rentas daerah kepada individu lengkap vaksinasi bermula esok. Keputusan itu juga adalah susulan kadar vaksinasi mencapai 90%. Namun kebenaran itu tidak terpakai ke atas kawasan atau lokaliti yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Di Selangor, pengusaha gerai makanan di kawasan rehat dan rawat RNR antara yang melahirkan rasa gembira setelah aktiviti rentas negeri dibenarkan. Bagi pengusaha roti kukus Nur Azimah Abdul Azim, kehadiran pengunjung yang semakin bertambah di RNR Jejantah Sungai Buloh memberikan nafas lega buatnya setelah sekian lama tidak dapat beroperasi. Saya bersyukur, saya berterima kasihlah kepada Perdana Menteri kita. Saya pun tak dapat balik lagi lah sebab saya kerja kan. Tapi Alhamdulillah lah meniaga dari sini dah boleh rentas negeri ni, orang ramai lah, customer ramai. So yang dah boleh rentas negeri tu jagalah SOP semua. Bagaimanapun, beliau berharap agar setiap pengunjung sentiasa mematuhi SOP pencegahan COVID-19 sepanjang berada di RNR demi keselamatan bersama. Sementara itu, bagi pengusaha restoran di RNR sama, Zarina Yusof, pelaksanaan SOP tetap dikuatkuasakan kepada pelanggan yang berkunjung ke gerainya selari dengan arahan pihak berkuasa. Kami tetap buat jugalah sama macam kat sini, kita scan dulu, lepas tu bila yang nak masuk tu kita tik dululah dia punya baju dengan stiker. Itu pun akak dah bagi tahu budak-budak tadi yang datang kan, supaya jangan seronok sangat walaupun dah bebas macam ni, kita kena jaga juga SOP. Jangan terjadi lagi lah. Sementara itu, menurut Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Muhammad Yusof Abdul Aziz, pihaknya telah membuat persediaan awal bagi memastikan aktiviti rentas negeri dilaksana dalam keadaan selamat dan selesa bagi pengguna lebuh raya. Operasi Plus di sepanjang lebuh raya akan dibuka sepenuhnya dari segi rondaan dan bantuan Plus Ronda dan pelibatan agensi lain seperti polis dan JPJ yang turut akan bersama bagi memastikan semuanya berjalan lancar dan terkawal. Begitu juga operasi di seluruh 94 buah Plazzatur Plus termasuk Pusat Kawalan Trafik Plus di Subang yang beroperasi sepanjang 24 jam. Tambahnya, dine-in di restoran di RNR hanya dibenarkan bagi individu lengkap vaksin manakala penggunaan surau dan tandas awam pula bergantung kepada kapasiti ruang yang disediakan di samping amalan penjarakan fizikal. Plus Malaysia menjangkakan peningkatan aliran trafik lebuh raya utara selatan antara 1.1 juta sehingga 1.3 juta kenderaan pada setiap hari setelah rentas negeri dibenarkan. Dalam pada itu, tinjauan Berita Al-Hijrah di RNR Jejantah Sungai Buloh hari ini mendapati kehadiran pengunjung dalam situasi terkawal dengan pematuhan SOP asas seperti penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka. Saya rasa alhamdulillah lah sebab memang ditunggu-tunggu oleh rakyat lah yang macam
Saya pun sendiri ada staf yang bujang yang duduk Kelantan, memang lama lah tak balik. Gembira untuk diorang, apa-apa pun yang dah boleh rentas negeri tu jaga SOP, masih ada lagi wabak COVID. Bila dah boleh rentas negeri ni, baguslah pasal kita dah lama tak boleh rentas negeri, maknanya yang kerja ekonomi pun terjejas kan, tapi kita kena jaga SOP lah. Di Johor, sebanyak 14 sekatan jalan raya SJR Ops Benteng di negeri itu akan diteruskan biarpun kerajaan pusat membenarkan aktiviti rentas negeri di seluruh negara. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata 17 SJR melibatkan sepadan negeri akan ditutup selepas kebenaran rentas negeri dibuat. Kalau nanti dah interstate dibuka, tak perlu lagi ada SJR dekat interstate. Yang kita akan kekalkan SJR berkaitan dengan Op Benteng. Itu kita akan kekalkan. Yang lain kita akan pullback, kita akan tarik balik. Kita akan tekankan kepada tim-tim pematuhan dan pemantauan. Itu kita akan kekalkan dan kita akan tingkatkan. Seperti mana yang saya maklum sebelum ni, minggu lepas sekarang ni kita lebih kepada untuk menasihat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor di Johor Bahru. Sebelum ini terdapat 52 SJR di seluruh Johor dan ketika ini hanya tinggal 31 SJR sahaja yang masih beroperasi. Dalam pada itu, sektor pengangkutan awam yang terjejas teruk sebelum ini pasti menarik nafas lega dengan pengumuman kebenaran rentas negeri petang tadi. Bagi pengarah urusan Ekspres Perdana Pantai Timur, Laili Ismail, beliau mengharapkan kebenaran itu membuka lembaran baharu buat syarikat itu setelah rugi hampir 95% ekoran larangan beroperasi penuh. Bagaimanapun beliau masih tidak boleh menjangkakan keuntungan yang bakal diperoleh syarikatnya kerana masih terlalu awal untuk melihat kekerapan perjalanan bas selepas ini. Dan sekiranya kebenaran di rentas negeri dibuka semula, saya masih belum nampak berapa jangkaan keuntungan yang kita dapat. Kerana kita tidak tahu setakat mana pergerakan orang ramai yang akan berlaku, kerana mungkin orang ramai masih lagi dalam keadaan ketakutan untuk membuat pergerakan. Dalam pada itu, bagi memastikan keselamatan penumpang, pihaknya akan memastikan kesemua bas yang usianya sudah lama tidak beroperasi akan diselenggara terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Proses sanitasi juga akan dilakukan setiap kali perjalanan dilakukan. Justru beliau memohon pihak kerajaan agar bantuan berupa one-off diberikan kepada pengusaha bas dalam memastikan proses penyelenggaraan dan sebagainya dapat dilakukan sebaik mungkin. Ini kerana kebanyakan pengusaha bas telah kehabisan sumber keuangan akibat pandemik yang melanda. Suntik picagari kosong untuk sijil vaksin COVID-19. Itu taktik terbaru yang ditawarkan individu tidak bertanggungjawab kepada golongan yang enggan menerima vaksin. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya ia benar-benar berlaku. Menurut Datuk Dr. Nur Azmi, adalah tidak wajar tindakan tersebut dilakukan kerana kerajaan memberikan suntikan vaksin COVID-19 secara percuma kepada rakyat menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Ya, itu satu amalan yang salah, yang tentu salah. Sebab kita bagi cucuk ni bukan nak menyusahkan, kita nak menyelamatkan nyawa. Itu yang kita kata lindung diri, lindung semua. Sebab tu sampai kita parti pun kita bagi. Dia parti pun kita bagi free. Sebab apa kita nak lindung semua orang. Katanya siasatan akan dibuat bagi memastikan tidak ada mana-mana petugas kesihatan yang bersubahat dengan golongan anti-vaksin bagi tujuan tersebut. Beliau mengulas dakwaan yang tular di media sosial bahawa ada pihak menawarkan perkhidmatan suntikan picagari kosong untuk memperoleh sijil digital vaksinasi COVID-19 di MySejahtera bagi tujuan rentas negeri. Datuk Dr. Nur Azmi berkata demikian kepada media
pada program kayuhan berbasikal sempena Hari Sukan Negara di Masjid Matang Gerdu, Bagan Serai hari ini. Tidak ada peraturan yang menghalang anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun untuk dine-in di restoran selagi tidak lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, golongan itu masih di bawah jagaan ibu bapa dan boleh untuk dine-in bersama keluarga atau penjaga yang sudah lengkap menerima dos vaksin COVID-19. Ya, kita masih ikut macam lama. Kalau tidak, kita jadi tiba-tiba bulan lepas, kita boleh bawa anak kita 13 tahun. Bulan ni tak boleh bawa. Dia jadi macam tu. Jadi ini nama dia menyusahkan. Jadi kita bukan buat kerja untuk menyusahkan. Mengulas mengenai vaksinasi remaja, beliau yang juga pengerusi Pasukan Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja CITFA berkata, program itu mencatatkan rekod tersendiri apabila melepasi sasaran awal Kementerian Kesihatan KKM dalam tempoh 2 minggu pelaksanaannya. Katanya setakat ini 1.9 juta atau 62.5% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Selepas ini, suspek pemandu langgar lari tampil di Balai Polis. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang pemandu trailer muatan kayu papan terkorban dalam nahas yang berlaku di kilometer 37 Jalan Kuala Terengganu, Kampung Raja Setiu, Terengganu malam semalam. Mangsa Muhammad Anwar Saleh, 51 tahun, maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan anggota badan selepas tersepit lebih 2 jam di dalam lori berkenaan. Allahyarham Muhammad Anwar yang memandu seorang diri dari arah Besut menghala Kuala Terengganu dikatakan telah terlanggar penghadang kiri jalan di sebuah selekoh menyebabkannya gagal mengawal kenderaan. Lori berkenaan kemudian terbalik sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Setiu. Menurut Timbalan Penguasa Bomba 2 Baharum Muhammad Hasim, pihaknya menerima panggilan jam 8.24 malam semalam dan tiba di lokasi kejadian kira-kira 30 minit kemudian. Ujar Baharum, pihaknya terpaksa menggunakan rescue tool bagi memotong besi dan juga sebuah jengkaut untuk mengangkat kepala lori berkenaan. Jumlah anggota keseluruhan 19 orang termasuk 2 pegawai dan dibantu juga oleh pihak polis, KKM dan rela. Saya mendapati trailer ini terbalik sebenarnya dan kita memerlukan bantuan ekskavator daripada pihak luar untuk mengangkat kepala lori tersebut bagi mengeluarkan mangsa. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Setiu, Deputy Superintendent Afandi Hussein, ketika dihubungi TV Al-Hijrah mengesahkan insiden tersebut. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Setiu untuk bedah siasat. Seorang pemandu kenderaan jenis Mazda tampil menyerah diri di Balai Polis untuk membuat laporan selepas melanggar seorang penghantar makanan. Ia susulan sebuah video tular berkaitan insiden langgar lari di Perak semalam. Menurut polis, siasatan awal mendapati ia susulan sebuah video tular berkaitan insiden langgar lari di Perak pagi semalam. Pemandu berkenaan, seorang lelaki dilapor mengubah haluan secara tiba-tiba dari kanan ke kiri sebelum menghimpit dan melanggar sebuah motosikal yang ditunggangi seorang penghantar makanan. Mangsa terjatuh dari motosikal manakala pemandu kereta tersebut dilihat melarikan diri sejurus selepas itu. Penghantar makanan itu cedera ringan di lutut dan siku. Dalam kenyataannya hari ini, Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, pemandu berkenaan telah hadir ke Ibu Pejabat Polis IPD Ipoh untuk membuat laporan polis berkaitan kemalangan. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan cuai. Yayasan Wakaf Malaysia YWM memperuntukkan lebih RM585,000 untuk disumbangkan menerusi dana perlu dan dana pelajar bagi meringankan beban golongan memerlukan, terutama kepada mereka yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19.
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, setakat ini RM425,000 telah diagihkan kepada lebih 4,000 penerima manfaat dari pelbagai golongan di seluruh negara. Akan sentiasa ada agensi agama turun. Cuma pada hari ini kita bawa sedikit kelainan dari segi kelompok kumpulan sasar yang kita santuni, iaitu di kalangan bekas-bekas penagih dadah, untuk mereka juga supaya mereka ada rasa mereka juga disantuni. Kerana di antara cabaran besar selepas mereka ini bertaubat ialah mereka sukar untuk menempatkan diri dalam masyarakat. Terdahulu, beliau menyampaikan bantuan dana perlu dan dana pelajar YWM di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pengkalan Cepa, Kota Baru. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif YWM, Profesor Madya Dr. Amir Syaharudin. Sebelum itu, Datuk Ahmad Marzuq menyampaikan sumbangan kepada 352 penerima iaitu pemandu teksi lapangan terbang, nelayan, petani dan bekas penagih dadah di sekitar Pengkalan Cepa. Dalam program 2 hari ini, hampir RM45,000 diperuntukkan oleh YWM untuk dimanfaatkan oleh golongan yang terjejas di Kelantan seperti pelajar, petani, nelayan dan pemandu teksi lapangan terbang. Sumbangan dana perlu adalah berbentuk bakul makanan dan keperluan harian, manakala bagi dana pelajar ia membabitkan agihan sumbangan berbentuk peranti seperti tablet, pencetak dan komputer riba bagi tujuan pembelajaran dan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Terima kasihlah banyaknya. Pasal ini dapat meringankan beban lah. Saya kerja nelayan ni ke. Tadi hasil tak banyak korang apa? Hasil berkurang lah ni be. Mungkin hujan tak nentu ke. Tak boleh turun lah semua. Tak boleh turun. Kucah. Peraturan ni kita ucap terima kasih lah kepada Datuk Marzuq bagi semangat. Lepas tu kita minta lah mula-mula pun bila ada masalah macam PKP ni semula sikit lagi dia awal-awal lah bantu kita. Sebab kita ni orang yang pertama terjejah daripada pendapatan, segi pendapatan. Berapa tahun maksud apa mula ni? Selama PKP ni dekat 2 tahun kot rasa. Program Dana Perlu dan Dana Pelajar YWM ini diperkenalkan selaras dengan pelancaran Musaadah 3.0 pada 1 Jun yang lalu. Selepas ini, pesawat terhempas, 16 penerjun terbunuh. Singapura memperketat kawalan penularan jangkitan COVID-19 dengan larangan individu yang belum divaksin untuk masuk ke pusat beli belah atau makan di pusat penjaja dan kedai kopi berkuat kuasa Rabu ini. Bagaimanapun, menurut Kementerian Kesihatannya, bagi yang telah lengkap divaksin, mereka dibenar melakukan aktiviti tersebut namun hanya dalam kumpulan sehingga 2 orang. Bagaimanapun, kerajaan tempatan menetapkan mereka yang belum divaksin bagaimanapun masih boleh membeli makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang. Menurut Pengurusi Bersama Pasukan Bertindak Berbilang Kementerian Gan Kim Yong, langkah pengurusan selamat berdasarkan status vaksinasi yang diperluas itu akan lebih melindungi mereka yang belum lengkap divaksin. Semalam, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan negara itu memerlukan 3 hingga 6 bulan lagi untuk kembali stabil. Kebelakangan ini, bilangan kes jangkitan COVID-19 meningkat di Singapura. Sekurang-kurangnya 16 orang penerjun maut dalam insiden pesawat yang terhempas di tengah Rusia. Pesawat berkenaan dipercayai terjunam jam 9.23 pagi waktu tempatan hari ini. Pesawat L410 yang membawa 23 orang itu terhempas semasa penerbangan ke Republik Tatarstan. Menurut Kementerian Kecemasannya, 7 lagi penerjun mengalami kecederaan parah dan kesemuanya telah berada di hospital. Bagaimanapun, seorang daripada mereka kritikal. Reuters melaporkan pesawat itu merupakan milik Persatuan Sukarela untuk Bantuan Tentera Darat, Penerbangan dan Tentera Laut Rusia yang melabelkan mereka sebagai organisasi sukan dan pertahanan. Awal tahun ini, 2 pesawat L410 telah terlibat dengan nahas udara di Rusia.
Pemangku Menteri Luar Afghanistan Amir Khan Muttaqi meminta Amerika Syarikat menarik kembali sekatan ke atas Bank Pusat Negara itu. Ia disuarakan dalam satu pertemuan antara wakil Taliban dengan pegawai Qatar dan Amerika Syarikat yang berlangsung di Doha semalam. Menurut tabung kewangan antarabangsa IMF, rizab kasar Bank Pusat bagi Afghanistan berjumlah 39 bilion ringgit. Dalam pertemuan secara fizikal yang pertama kali berlangsung sejak Amerika Syarikat meninggalkan Afghanistan pada 31 Ogos lalu itu, Washington turut didesak menghormati ruang udara Afghanistan dan tidak campur tangan dalam urusannya. Dalam pada itu, ketika pertemuan, Washington dilapor menawarkan bantuan vaksin COVID-19 kepada Afghanistan. Krisis kemanusiaan yang memburuk di Afghanistan dilihat memerlukan campur tangan kuasa besar. Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah dilapor berusaha untuk mencapai kata sepakat dengan Taliban bagi memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke negara tersebut. Bantuan antarabangsa yang banyak terhenti sejak Taliban mengambil alih kepimpinan Afghanistan menyebabkan sistem kesihatan dan ekonomi di negara itu semakin terjejas teruk. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saksikan siaran langsung Globe Al-Hijrah bersama rakan penyampai Khadizah Faisal jam 8.45 malam ini. Juga jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.